Ya, sudah pasti setiap hari kita dalam Selamat Pagi Malaysia akan memberikan advokasi dan juga kesedaran kepada anda para penonton kami tentang penggunaan ataupun bagaimana manfaat vaksin itu sendiri bukan sahaja kepada diri kita sendiri tetapi juga kepada komuniti secara berkelompok. Dan bila kita bercerita berkenaan imuniti kelompok tu mungkin ramai yang mesti sama-sama lagi bagaimana sebenarnya imuniti kelompok ini dicapai dan dalam masa yang sama boleh membantu kita untuk mengekang penularan jangkitan COVID-19. Jadi kami bawakan seorang tetamu menerusi panggilan Skype hari ini iaitu Dr. Tengku Muhammad Fakhruddin Tengku Mat Fauzi selaku Timbalan Pengarah Amal Vaksin. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Doktor bersama dengan kami. Ya, sudah pasti banyak kita kongsikan bersama dengan para penonton dan juga seluruh rakyat Malaysia tentang keberkesanan vaksin, fungsi dan juga manfaatnya. Tetapi kita juga ingin terus-terusan untuk meletakkan pendidikan ini secara berterusan supaya setiap golongan masyarakat tahu dan sedar akan manfaat untuk kita mencapai imuniti kelompok. Buat mukadimahnya, kita juga ingin memberikan perincian dengan lebih jelas bagaimana vaksin itu sebagai satu pencegahan untuk mengurangkan kesan-kesan teruk ataupun kesan-kesan berganda daripada virus COVID-19 dan bagaimana vaksin itu juga boleh menyelamatkan nyawa dalam mengurangkan kadar kematian, Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Pertama sekali saya ucap terima kasihlah kepada pengacara rancangan Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada kru dan penerbit yang sudi menjemput saya berkongsi berkenaan dengan vaksin dan bagaimana vaksin boleh menyelamatkan nyawa kita semua. Apabila kita menyentuh berkenaan dengan wabak COVID-19 ataupun pandemik COVID-19, dia tak dapat nafikan dia merupakan saya kira satu ujian yang sangat besarlah kepada negara kita dan dunia keseluruhannya. Dan hari ini juga kita masih lagi berdepan dengan ancaman yang cukup besar di mana kita boleh melihat kepada peningkatan kes secara mendadak. Kan, kalau sebelum ini kita telah berjaya mengatasi gelombang pertama, gelombang kedua dan sekarang ini mungkin kita berada pada puncak gelombang ketiga dan ingin menuju kepada gelombang keempat. Itu satu cabaran yang sangat besarlah kepada kerajaan, kepada Kementerian Kesihatan Malaysia dan kepada komuniti keseluruhannya. Dan bila menyentuh berkenaan dengan kawalan penyakit ataupun kawalan pandemik COVID-19, tidak dapat dinafikan kita mengetahui bahawa COVID-19 ini merupakan suatu pandemik yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang tersebar melalui droplet transmission. Jadi dalam kaedah pencegahannya terdapat beberapa kaedah, antaranya yang kita sebut berkenaan dengan penguatkuasaan SOP, pemakaian pelitup muka, kan, penjagaan penjarakan fizikal. Namun dia ada kekurangan yang tersendiri, iaitu kekurangan ialah bagaimana kita nak nak membentuk sikap dan behavior dalam masyarakat. Yalah, pembentukan sikap dalam masyarakat ini bukan suatu benda yang senang. Dan bila kita menyentuh juga berkenaan dengan kawalan yang lebih radikal ataupun yang lebih tegas berkenaan dengan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan ataupun kita sebut sebagai, ada negara disebut sebagai total lockdown. Ialah kita tahu bahawa virus ni dia tak bergerak. Kan, virus ni dia duduk tubuh manusia, yang bergerak itu manusia. Jadi untuk kita putuskan rantaian jangkitan itu, kita kena hadkan pergerakan manusia. Namun PKP juga ada kekangan yang tersendiri, impak dari sudut ekonomi, impak dari sudut sosial. Itu satu perkara yang kita tidak dapat nafikan. Dan alhamdulillah kita telah berjaya menemui vaksin COVID-19. Dan bagaimana vaksin COVID-19 ini merupakan antara kaedah yang cukup penting dan merupakan salah satu daripada kaedah untuk kita memutuskan rantaian pandemik COVID-19 ini, ialah dengan pembentukan antibodi dalam tubuh kita. Apabila antibodi tubuh mula terbentuk, suntikan vaksin itu dia akan merangsang antibodi tubuh. Tujuan utama antibodi tubuh itu ialah untuk melindungi seseorang individu itu daripada terkena penyakit COVID-19. Ataupun kalau dia terkena, dia hanya mendapat simptom yang ringan. Kalau kita tahu bahawa COVID-19 ini dia ada beberapa peringkat stage yang ada daripada peringkat 1, 2 sehinggalah ke peringkat 3, 4, 5 yang lebih teruk. Biasanya orang yang menerima vaksin ini mereka berada di peringkat 1 dan 2. Walaupun mereka terkena COVID-19 dan mereka ada simptom, tapi simptom mereka adalah simptom yang ringan
dan biasanya tidak memerlukan kepada kemasukan ke hospital dan ICU. Sebagai akhir dalam soalan ini, saya teringat dia ada satu model untuk mencegah penularan penyakit kita sebut sebagai influenza ataupun penyakit-penyakit berjangkit ini, kita sebut sebagai Swiss cheese model. Kita tahu kan kalau keju Swiss ni dia ada lubang-lubang kan. Untuk kita mengatasi dan menamatkan sesuatu pandemik ini, kita terpaksa menyusun Swiss cheese itu kepada beberapa lapisan. Dengan lapisan-lapisan itulah yang menyebabkan kita ada suatu bentuk pertahanan secara mutlak ataupun secara konklusif untuk kita menamatkan ataupun memutuskan rantaian penyakit COVID-19 ataupun mana-mana penyakit yang berjangkit. Dan sebab itulah vaksin COVID-19 ini merupakan suatu suatu intervensi ataupun suatu faktor yang cukup penting dalam mencegah dan menamatkan penularan pandemik COVID-19. Sebab itulah vaksin COVID-19 ini termasuk dalam nilai ambang dia itu termasuk dalam pelang pemulihan negara, yang mana kita sasarkan dalam pelang pemulihan negara ini untuk kita betul-betul bebas. Kita mestilah untuk kita pergi kepada fasa yang lebih bebas itu sekurang-kurangnya 60% daripada populasi rakyat Malaysia ini sudah menerima vaksin COVID-19. Jadi itulah sikit sebanyak berkenaan dengan peranan vaksin dalam memutuskan jangkitan pandemik COVID-19. Dan sasaran kerajaan adalah untuk mencapai sekurang-kurangnya 80% imuniti kelompok untuk kita sama-sama memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 tersebut. Tapi mungkin di kesempatan ini doktor boleh memperincikan dengan lebih lanjut apakah yang dimaksudkan dengan imuniti kelompok dan apa sebenarnya antara cabaran yang perlu dihadapi oleh pihak kerajaan untuk memastikan agar kita mencapai imuniti kelompok ini seperti apa yang disasarkan. Kalau kita bercakap berkenaan dengan herd immunity ataupun imuniti kelompok, dia adalah suatu kaedah di mana sesuatu vaksin itu berjaya menamatkan ataupun berjaya menghapuskan suatu penyakit. Dari sudut sejarahnya, kalau kita bercakap tentang sejarah, kita melihat bagaimana penyakit smallpox, bagaimana penyakit polio dapat dihapuskan ataupun dapat kes itu berkurang secara mendadak disebabkan oleh pembentukan imuniti kelompok ini dalam masyarakat. Secara mudahnya kalau saya nak bagi gambaran kasar berkenaan dengan imuniti kelompok ini, kalau saya ambil secara mudahlah, bila seseorang individu saya namakan sebagai Ali lah, dia telah disuntik oleh vaksin, tubuh badan dia telah dilindungi. Dan seseorang individu yang kedua namanya Abu, dia juga telah disuntik vaksin dan telah dilindungi oleh vaksin. Jadi apabila vaksin ni apabila virus COVID-19 itu ataupun mana virus suatu penyakit itu dia pergi kepada Ali, dia tidak dapat hidup kan, sebab dia tubuh Ali telah dilindungi, jadi dia tidak dapat hidup, dapat membiak dan dia tidak ada perumah, jadi dia akan melompat kemungkinan kepada Abu dan tubuh Abu juga telah dilindungi. Jadi menyebabkan bila virus ini dia tidak ada perumah, maka dia boleh ataupun dia akan mati begitu saja dan jangkitan itu boleh terputus. Jadi itulah secara generalnya ataupun secara umumnya konsep bagaimana herd immunity itu berfungsi ataupun imuniti kelompok itu berfungsi. Dan kalau kita bercakap tentang imuniti kelompok ini, kita memerlukan kepada 80, kita berasa sukar untuk kita dapatkan 100% disebabkan oleh ada beberapa kelompok minoriti yang memang kita tak dapat nak bagi vaksin kepada mereka, terutamanya orang yang mungkin ada alergi yang teramat teruk sehingga menyebabkan anaphylactic shock, ataupun orang yang ada penyakit-penyakit yang tertentu seperti imunodefensi yang teramat rendah yang menyebabkan kalau kita bagi vaksin COVID-19 itu dia akan menyebabkan kesan sampingan yang cukup teruk. Jadi golongan ini dia orang perlu dilindungi dengan macam mana? Dilindungi dengan pembentukan imuniti kelompok itulah kan. Cuma cabaran kalau kita bercakap tentang imuniti kelompok ini, dalam kebanyakan ataupun kajian-kajian yang terbaru, mereka menyebut bahawa sukar juga untuk kita mencapai imuniti kelompok dalam penyakit COVID-19 ini disebabkan oleh yang pertama sekali ialah kita tahu bahawa penyakit COVID-19 ini dia merupakan penyakit zoonotik, iaitu dia ada kita panggil perumah dari kalangan binatang. Bukan sahaja di kalangan manusia tapi binatang juga ada perumahnya yang boleh menjadi pembawa kepada penyakit COVID-19 ini. Dan cabaran yang kedua ialah kita berdepan juga dengan ada sebahagian kelompok yang dia ada peringkat yang disebut sebagai vaksin hesitancy, yang mana mereka ni kurang yakin berkenaan dengan vaksin COVID-19. Tapi bila kita bercakap tentang tadi kita bercakap tentang untuk kita menamatkan pandemik COVID-19 ini, tidak hari ini mereka seluruh dunia bercakap tentang kita kena berusaha sebaik mungkin untuk kita mencapai total protection, pelindungan secara penuh.
bukan lagi kita nak bercakap tentang herd immunity 80%, tapi kalau boleh sehabis mungkin kita kena target sehabis tinggi berapa peratus rakyat Malaysia perlu mengambil vaksin. Jadi inilah satu cabaran yang cukup besar, kesedaran yang kena ada, sebab kalaulah kita tidak berusaha untuk mencapai liputan imunisasi ini, dia akan menyebabkan pandemik ini makin berterusan dan impak dia kita semua akan terasa. Sebab itulah ialah kita dalam mencapai herd immunity ini dia memerlukan kepada kerjasama kita semua, bukan sahaja dari sudut peringkat kerajaan, tapi dia juga memerlukan kerjasama dari peringkat individu, peringkat komuniti, dan semua peringkat kena bergerak, berusaha untuk membagi kesedaran dan untuk memudahkan masyarakat bagi menerima vaksin COVID-19. Ya. Doktor, kalau kita melihatkan kepada presiden kes yang berlaku ataupun dapatan daripada contoh kes di United Kingdom dan juga di beberapa negara-negara Eropah, walaupun kes harian mencatatkan peratusan yang tinggi, namun disebabkan peratusan pemberian vaksin mereka juga meningkat, kadar kematian dapat dikurangkan lebih daripada separuh. Jadi ini menunjukkan bahawasanya apabila kadar kematian dapat dikurangkan, maka fasiliti kesihatan berdaya untuk menampung keperluan mereka yang dimasukkan kuat kesan daripada pandemik COVID-19. Jadi bagaimana dalam perihal untuk kita mengurangkan severity ataupun kesan-kesan buruk daripada pandemik ini dengan memastikan peratusan yang tinggi untuk program imunisasi COVID-19 kebangsaan? Yalah, bila kita bercakap tentang situasi presiden kes yang berlaku di negara-negara besar sebagaimana United Kingdom dan USA, Amerika Syarikat, kita bercakap ialah walaupun kita memang tidak mungkin lah, maknanya tidak mampu untuk kita hapuskan terus pandemik COVID-19 ini, mana kes COVID tu mungkin kita kata nak sampai kepada zero kes tu bukan suatu benda perkara yang cukup mudah dengan kewujudan varian-varian baru yang ada dalam komuniti pada hari ini. Namun ialah bila kita melihat kepada kesan dari sudut, kita kena tahu bahawa bila kerajaan buat PKPD ataupun kita buat PKP kan, Perintah Kawalan Pergerakan, ataupun kita ketatkan penguatkuasaan SOP, dia sebenarnya kita dari sudut peringkat kesihatan ataupun pembuat polisi ini, kita melihat kepada bagaimana kita nak imbangkan di antara life kehidupan dan livelihood kehidupan. Dan antara perkara yang cukup penting, indikator yang cukup penting dan kita nak imbangkan perkara tersebut ialah dari sudut kapasiti ICU, kan, kapasiti ward yang kita bimbang kalaulah kapasiti ICU kita meningkat, kan, kita terpaksa ataupun kapasiti ward kita meningkat, peningkatan kes itu dia akan menyebabkan kepada sistem kesihatan itu dia boleh lumpuh, kan. Jadi sebab itulah kalau boleh kita nak landaikan lekuk pandemik itu supaya sistem kesihatan kita boleh menampung, kan. Jadi dalam kita melandaikan inilah peranan vaksin itu di situ, kan. Kita melihat bahawa vaksin ialah bila kita melihat kepada data contoh berkaitan dengan data di United Kingdom, data di United States, kita melihat bahawa dari sudut kematian, kes kematian apabila peningkatan kadar vaksinisasi dalam sesebuah negara, kes kematian pun akan menurun. Dan bukan sahaja kes kematian itu menurun, kita juga dapat melihat bahawa bagaimana kes kemasukan ke hospital juga menurun. Kan, kalau kita baca dalam beberapa minggu, saya kira seminggu yang lepas, ada satu kereta akhbar di Amalan Syarikat bagaimana data menunjukkan bahawa kalau dia melihat kepada kematian yang disebabkan oleh COVID-19, mereka melihat bahawa kes kematian yang disebabkan oleh COVID-19 itu berlaku di kalangan orang yang tidak menerima vaksin. Maknanya orang yang telah menerima vaksin, mereka terselamat daripada kematian disebabkan oleh penyakit COVID-19. Jadi itu suatu dapatan yang bagi suatu suatu pencerahan ataupun suatu kesukaan kepada kita bahawa kita dapat gambarkan apabila kita mencapai liputan imunisasi yang tinggi, kita boleh melihat bahawa sistem kesihatan kita akan mula berfungsi secara baik, di mana kadar kemasukan ke ICU akan menurun, kadar kemasukan ke hospital akan menurun, dan kebanyakan kes pun dia akan menjadi kes yang sama ada asimptomatik ataupun kes yang simptom yang ringan yang mereka boleh diisolate dan dikuarantinkan di rumah. Dan sebab itulah dia memerlukan kepada kerjasama kita semua. Yang sebagai contoh, kalau saya di peringkat amal vaksin ini, kita memang bekerja untuk bagi pendedahan dan bagi input yang betul dan tepat mengenai vaksin ini kepada masyarakat. Dan kalau kita melihat dan kita akan ada program yang terbaru pada 3 hari bulan ini, esok hari Sabtu, kita akan lancarkan suatu program penerangan khusus untuk kita buat, kita ada institusi di bawah Dewan Pemuda PAS Malaysia ni, dia ada PASTI, Seriti, dan kita akan lancarkan suatu program program kempen yang berfokus dan bersasar kepada semua institusi pendidikan ini supaya ibu bapa, guru-guru dan mereka
mendapat penyiasan mengenai vaksin, dan bukan sahaja mendapat penyiasan, mereka boleh berperanan untuk mempromosikan pengambilan vaksin ini di kalangan masyarakat setempat. Doktor, itu kalau kita lihat kes ni di Eropah, tapi kalau kita bawa sedikit kes COVID-19 di sebelah kanan peta dunia di bawah, iaitu negara Australia, kita dapat lihat situasi yang sedikit berbeza sekarang ini. Ada 7 negeri di Australia, antaranya Brisbane, Perth, Gold Coast. Ini tempat-tempat yang terkenal lah, berada di perintah kawalan pergerakan mereka, iaitu dipanggil sebagai lockdown versi Australia. Kalau kita lihat bagaimana sebenarnya Australia sebelum ini berjaya menangani kes COVID-19, tetapi sekarang ini disebabkan oleh penularan varian Delta di Australia, kita dapat lihat ada peningkatan kes dari hari ke hari. Ini disebabkan mereka sebenarnya tidak melaksanakan program vaksinasi seperti di negara-negara Eropah. Jadi kita dapat lihat sebenarnya perbezaan antara kedua benua ini. Bagaimana sebenarnya satu benua melaksanakan program vaksinasi secara menyeluruh dan satu lagi tidak melaksanakan program vaksinasi secara menyeluruh. Bagaimana peningkatan itu boleh kita sama-sama kongsikan kepada Menteri Selamat Pagi Malaysia untuk dijadikan sebagai panduan. Kenapa pentingnya program vaksinasi ini, Doktor? Yalah, sebab itulah kalau kita bercakap tentang pengurusan pandemik COVID-19, dia bukan merupakan satu kaedah ataupun suatu perkara yang cukup senang. Tidak ada mana-mana negara yang mampu bercakap bahawa yalah, kami telah berjaya menghapuskan ataupun berjaya mengurangkan pandemik COVID-19. Dia sebagai contohlah negara kita, walaupun hari ini pelbagai persepsi yang berlaku di kalangan masyarakat, di kalangan komuniti. Namun saya cukup jelaskan bahawa yalah, kerajaan memanggil satu cabaran yang cukup besar kepada kerajaan sekarang. Kita tidak boleh membandingkan PKP pertama dan PKP ketiga dan keempat ini. Kerana apa? Kerana PKP yang kebelakangan ini, kita berhadapan dengan cabaran yang pertama ialah varian baru. Kan? Kita ada varian Alpha, Beta, Delta, yang saya kira varian ini kita tadi pun dah ada penjelasan berkenaan dengan varian baru COVID-19 di Selamat Pagi Malaysia. Yang kedua adalah penularan itu telah berlaku dalam komuniti. Terdapat kes-kes yang ada COVID-19 ni, mereka telah bersebaran di dalam komuniti. Jadi sebab itulah tak dapat tidak, saya kira lah kalau kita umpamakan COVID-19 ni ibarat terowong yang cukup gelap, kan, terowong yang gelap, kan, yang saya umpamakan vaksin COVID-19 ni ibarat cahaya yang mampu menerangi balik terowong tersebut. Sebab itulah tak dapat tidak kerajaan terpaksa memikirkan strategi yang terbaru, iaitu memperkasakan pemberian vaksin. Namun cabarannya bukan satu cabaran yang cukup ringan. Pertamanya adalah dalam memperkasakan pemberian vaksin ini, kita pertama sekali lah kita berhadapan dengan cabaran untuk kita memastikan stok vaksin itu sampai dalam negara kita. Dan kita tahu bahawa secara umumnya memang tak dapat dinafikan bagaimana stok vaksin ini telah dimonopoli oleh negara-negara kuasa besar dunia. Dan yang kedua, bila stok vaksin ini sampai, ialah bagaimana kerajaan nak deliver, nak bagikan vaksin ini kepada seluruh masyarakat. Sebab itulah ini bukan peranan kerajaan saja, tapi dia juga peranan komuniti. Bagaimana komuniti perlu bekerjasama dalam membantu kerajaan menjalankan outreach. Kalau kita ada outreach di masjid, outreach di kampung-kampung, dan kerajaan juga komuniti juga perlu membantu untuk menjadi sukarelawan bagi menjalankan proses pemberian vaksin di pusat pemberian vaksin. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah dari sudut kefahaman dan pengetahuan berkenaan dengan vaksin. Baik, itulah hari ini kita bukan sahaja berdepan dengan cabaran pandemik COVID-19, kita juga berdepan dengan cabaran infodemik. Terlalu banyak info-info yang masuk ke dalam masyarakat, yang kadang-kadang info tersebut adalah info yang tidak tepat. Sebab itulah masyarakat kena yakin bahawa sebagai sebuah kerajaan, dan bila kita buat suatu polisi kesetan awam, kita tidak akan korbankan rakyat kita. Yang kita fikir ialah bagaimana kita nak memberi manfaat yang besar kepada masyarakat. Sebab itulah masyarakat kena berusaha sehabis baik untuk mendapat ilmu, mendapat maklumat yang tepat. Dan bukan itu saja, masyarakat kena juga berperanan. Bila ilmu dan maklumat yang tepat itu mereka ada, dan mereka dah faham tentang vaksin, mereka kena sebarkan kepada orang lain supaya orang lain juga tahu juga tentang vaksin. Sebab hari ini kita bukan saja kita nak bercakap tentang herd immunity 80%, 90%. Kalau boleh kita nak capai total protection, di mana kita nak semua rakyat kita ni yang umurnya maknanya umur yang telah ditetapkan yang patut mengambil vaksin, sepatutnya perlu mendaftar dan mengambil vaksin COVID-19. Ya, Doktor, peranan kalau kita melihat bukan sahaja pihak kerajaan tetapi juga pihak yang mendukung usaha-usaha ke arah penyempurnaan program vaksin ini, amal vaksin apa yang boleh dikongsikan dalam mendukung dan juga membantu pihak kerajaan dalam menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan?
Ialah berkaitan dengan amal vaksin ni. Amal vaksin ni ialah suatu komiti yang kita tubuhkan di bawah Dewan Pemuda PAS Malaysia lah. Apabila kita melihat kepada, kita tubuhkan dalam 3-4 bulan yang lepas, apabila kita melihat kepada kadar pendaftaran dan kadar penerimaan vaksin yang cukup rendah di negeri-negeri yang kita sebut sebagai melebel, negeri-negeri yang kebanyakan majoritinya masyarakat Melayu, iaitu Terengganu, Kelantan, Kedah, dan ini juga merupakan inisiatif daripada Timbalan Menteri Mosti sendiri Yang Berhormat Datuk Haji Hamzat, yang mana dia initiate untuk kita menggerakkan satu agensi yang fokusnya yang pertama ialah untuk kita memberikan kesedaran kepada komuniti Melayu Muslim berkenaan dengan peranan vaksin, berkenaan dengan kepentingan pengambilan vaksin dan berkenaan dengan isu-isu yang terlibat berkenaan dengan vaksin. Itu yang pertama. Yang kedua ialah kita fokus untuk kita memperkasakan pendaftaran vaksin. Yalah, di mana mungkin kita tahu bahawa ada setengah masyarakat komuniti kita ni mungkin akses pada internet itu kurang, mungkin ada masalah untuk mendaftarkan vaksin. Jadi fokus audis kita ialah untuk kita membantu masyarakat bagi membantu mereka untuk mendaftar untuk menerima vaksin. Dan fokus kita yang terbaru ialah kita akan menghantar sukarelawan yang daripada Jabatan Amal Malaysia lah, yang sebelum ini pun memang kita tahu bahawa Jabatan Amal Malaysia ada beberapa program, antaranya Amal Blood Donation dan terlibat juga dalam bantu dalam bencana apa semua. Jadi kita fokus untuk kita menghantar sukarelawan kita untuk membantu kerajaan di pusat-pusat pemberian vaksin di seluruh negara. Sebab itu kita tahu bahawa cabaran kerajaan untuk mengendalikan PKP ini bukan senang, dan kalau kita mengharapkan kepada staf kesihatan saja, mereka juga terlalu banyak kerja. Jadi inilah peranan kita komuniti ini untuk kita membantulah sehabis mungkin untuk kita menjayakan program pemberian vaksin ini. Sebab kita yakin bahawa kalau program pemberian vaksin ini kita dapat mencapai matlamat dan target yang ditetapkan, insya-Allah kerajaan akan berjaya untuk mengawal pandemik COVID-19 di dalam negara kita. Banyak sebenarnya inisiatif yang dilaksanakan oleh Amal Vaksin. Terima kasih kepada Dr. Tengku Muhammad Fakhruddin Tengku Mat Fauzi bersama kami hari ini menerusi Skype untuk berkongsi berkenaan kepentingan program vaksinasi di Malaysia. Okey, sudah pasti semua pihak perlu bekerjasama dalam menjayakan program imunisasi COVID-19.